Pengoperasian laluan penerbangan lapangan terbang Sultan Azlan Shah Ipoh ke Langkawi tidak ditamatkan. Ia hanya diberhentikan sementara. Pelancongan Negeri Perak, Loh Siyi berkata, sebarang laluan penerbangan ditentukan syarikat penerbangan. Sebarang laluan adalah dibawa pihak kuasa syarikat penerbangan lalu menentukan potensi laluan baru di lapangan terbang Sultan Azlan Shah ke lain-lain destinasi atau sebaliknya, dan juga dengan kerjasama dan juga kelulusan daripada kerajaan persekutuan. Beliau berkata demikian pada persidangan Dewan Undangan Negeri ke-15 di Ipoh. Seorang pelancong wanita warga Singapura maut selepas van dinaiki jatuh ke dalam cerun setinggi lebih 6 meter di balik pulau malam tadi. 9 lagi rakan senegara dan pemandu tempatan pengamanan pun terselamat. Menurut Ketua Operasi Bomba N. Pranavaran, kejadian berlaku di Bukit Genting. Didapati 3 orang mangsa dah naik dengan bantuan orang awam, dan seterusnya kita buat bantuan dan turunkan penyelamat kita dengan cara selamat dan mengeluarkan mangsa satu persatu. Dan mangsa adalah 7 wanita, 3 lelaki, 1 meninggal. So total mangsa ada 11 orang, 1 rakyat tempatan pemandu van. Siasatan awal mendapati kejadian berlaku di Selekoh. Van terbabit dipercayai hilang kawalan akibat jalan licin sebelum terbabas. Mayat dan mangsa cedera dibawa ke Hospital Pulau Pinang serta Hospital Balik Pulau. Sementara itu, Kerajaan Pulau Pinang sedia salur sebarang bantuan diperlukan mangsa terlibat. Saya telah menghubungi pejabat Pesuruhjaya tinggi di Singapura di Kuala Lumpur, dan saya mesej pejabat berkenaan kalau apa-apa perlu bantuan daripada Kerajaan Negeri Pulau Pinang, kita bersedia untuk menghulurkan apa-apa bantuan. 3 dari 10 mangsa yang menerima rawatan di hospital dibenar keluar hari ini. Seorang remaja yang dikateri lemas di pantai Teluk Senangin Lumut masih belum ditemukan. Operasi mencari dan menyelamat yang bermula semalam diteruskan hari ini. Menurut penolong pengarah bahagian operasi JBPM Perak, Sabarudzi Nur Ahmad, kawasan pencarian diperluas sehingga 4.16 batu nautika berbanding 2 batu nautika semalam. Operasi yang bermula pukul 8.30 pagi tadi berdepan cabaran ombak dan hujan. Kekuatan anggotanya ditambah sehingga 34 orang hari ini dengan bantuan 5 bot. Mangsa Muhammad Fahmi Hafizi Muhammad Fazli, 19 tahun, hilang akibat ditarik ombak selepas menyelamatkan seorang pengunjung yang hampir lemas. Seorang buruh binaan dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Taiping atas pertuduhan membunuh seorang peniaga pisang goreng 2 minggu lalu. Tiada pengakuan direkodkan daripada A.S. Jun Peter, 49 tahun, selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Perbakaran kerana kes bunuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Tertuduh didakwa membunuh Chur Kuk Kwan, 59 tahun, di kaki 5 gerai makanan Pasar Pokok Asam Taiping pada 12 September lalu, kira-kira 3.30 petang. Pendakwaan dilakukan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan boleh dihukum mati atau penjara tidak kurang dari 30 tahun atau hukuman sebat tidak kurang daripada 12 sebatan. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Inspektor Khu Tian Heng manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Mahkamah juga menetapkan 20 November depan untuk sebutan bagi menunggu laporan bedah siasat. Peranan juruhebah dan penerbit RTM sangat penting dalam menaikkan imej dan kekuatan jenama Jabatan Penyiaran itu. Ia secara tidak langsung menarik minat rakan strategik atau pengiklan memperkenal produk dan perkhidmatan mereka di RTM. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman berkata, peranan itu perlu didukung dengan menjadikan RTM kekal relevan dalam menempatkan jenamanya sentiasa terkedepan dalam pelbagai genre, selain mempertingkatkan kualiti setiap pengisian dan program yang diterbitkan.
Maka rakan-rakan strategik ataupun pengiklan akan mahu datang untuk berkongsi platform itu di mana mereka meletak dengan jenama mereka juga. Jadi itu sangat penting. Jadi tugas-tugas DJ, tugas-tugas producer dan sebagainya adalah untuk menentukan kualiti kita pada tahap yang tertinggi, di mana akan membuatkan program-program kita menarik untuk rakan-rakan strategik, untuk pengiklan mahu masuk dan menyokong produksi kita. Beliau ditemui RTM pada malam apresiasi rakan strategik RTM Kedah Zon Utara di Menara Al-Usta. Tambahnya, peluang bertemu dengan rakan-rakan strategik bersama DJ dan penerbit ini bagi memperkenalkan program-program baharu RTM. Dalam pada itu, stesen-stesen radio RTM akan lakukan transformasi dengan mewujudkan program-program lebih segar yang selari kehendak pendengar masa kini. Selain transformasi, akan melaksanakan trajektori ke arah pembaharuan kandungan, dekatkan diri radio RTM bersama anda di lokasi. Jadi sentiasa nantikan apakah perkembangan terbaru 34 stesen satu suara.